Ulama yang membenarkan mengambil upah menjawab. Ulama yang kata boleh ambil upah, dia jawab tentang hadis tadi. Hadis Ubadah bin Samit tadi, dia kata apa? Hadis Ubadah ini dengan dua jawapan. Dia kata hadis Ubadah bin Samit ini ada dua perincian. Jawapan yang pertama adalah sanad hadis ini dipertikaikan. Maknanya hadis ini ada sanad dia dipertikaikan. Maksudnya hadis ini hadis yang dhaif. Sanad dipertikaikan. Perawi ataupun sanad yang bawa hadis tu adalah di tengah-tengah tu yang dari segi sikah dia, dari segi keadilan dia dipertikaikan. Jawapan kedua, Ubadah mengajar Al-Quran tanpa sebarang upah dan dia juga tidak menerima sebarang upah. Kemudian dia diberikan busur panah tersebut sebagai satu bentuk pertukaran dan dia tidak dibenarkan bagi mengambilnya. Hukum ini tidak sama dengan seseorang yang sudah membuat persetujuan dengan seseorang yang lain bagi menerima upah sebelum mengajar Al-Quran. Jadi ulama yang kata boleh ambil upah tadi, dia kata hadis Ubadah bin Samit ni ada dua. Kita kena tengok. Yang pertama dari segi sanad dia, iaitu sanad dia tu mungkin terputus, ataupun dari segi kesahihan hadis ini dipertikai. Yang kedua, Ubadah ni walaupun dia mengajar, dia niat dia tak wadiak, dia nak ambil upah. Dia dak tetap dulu aku ngajar boleh, tapi sekian. Atas seorang kepala gini. Seorang kepala gini. Kalau setuju aku ngajar. Ubadah bin Samit tak ada tetap gitu sebelum pada dia ngajar. Cuma bila dia mengajar, dia habis mengajar, barulah diberi busur ataupun ditawarkan busur panah tadi. Dan pula Ubadah bin Samit tak ambil. Dia tak ambil. Cuma ditawarkan. Jadi hukum ini tidak sama dengan seseorang yang sudah membuat persetujuan dengan seseorang yang lain bagi menerima upah sebelum mengajar Al-Quran. Wallahu a'lam. Jadi gini nak sebutnya ni jadi isu-isu ni kadang-kadang kita bagi was-was juga. Dah boleh tak kita bagi pada ustaz-ustaz yang ngajar Quran upah. Jadi gini, kalau kita tengok dalam maknanya pandangan-pandangan yang terkini pandangan-pandangan yang terkini, dia buat kesimpulan berdasarkan kepada hujah-hujah daripada hadis tadilah. Sebab sekarang ni ada hadis yang kata boleh dan ada hadis yang kata tak boleh. Jadi ulama yang mutaakhir ni, ulama yang terkemudian ni, dia buat kesimpulan. Dia kata boleh. Boleh seseorang yang mengajar Al-Quran itu mengambil upah. Antaranya hujah dia iaitu hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari tadi, yang Nabi sebut yang paling berhak untuk mengambil upah ialah kepada kitab Al-Quran ataupun kitab Quran tadi. Mana boleh ambil upah. Lepas tu pula di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar ni banyak buat perubahan. Masa tu banyak, antaranya dia tubuh kementerian-kementerian di zaman Sayyidina Umar. Zaman Nabi dulu satu je, Nabi sebagai ketua, jadi Nabi handle belaka. Nabi handle belaka, bahagian ni, bahagian kewangan, bahagian kesihatan, bahagian tu atas Nabi segala-gala. Sayyidina Abu Bakar pun sama juga. Di zaman Sayyidina Abu Bakar pun, Sayyidina Abu Bakar ni seorang yang
khalifah yang sahabat Nabi yang sangat warok. Dia sangat-sangat takut kalau diaju soalan, disyorkan sesuatu perkara yang Nabi tak buat. Dia sangat-sangat takut. Kalau Nabi tak buat, memang dia tak akan buat. Contoh yang paling besar sekali, pengumpulan Al-Quran. Nah, pengumpulan Al-Quran ni, kumpul Al-Quran ini memang telah pun diaju semasa pemerintahan Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Sahabat-sahabat Nabi Sayyidina Umar, Sayyidina Osman pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, sebab apalah mu ni sebagai ketua, mu dok kumpul Al-Quran. Sebab di zaman mu ni lah ramai sangat orang yang menghafaz Al-Quran telah syahid. Perang tu syahid, pergi perang tu syahid, pergi perang ni syahid. Aku bimbang. Sayyidina Umar kata, aku bimbang sikit lagi orang generasi akan belakang ni tak boleh nak ngaji, tak boleh baca Quran dah. Sebab tak ada dah orang nak ngapal Quran. Tak ada nak rujuk mana Quran pas ni. Tapi Sayyidina Abu Bakar dia kerah, dia kata apa? Oleh kerana Nabi dok suruh, Nabi dok buat, aku dok berani nak buat. Masa Sayyidina Abu Bakar ulang-alik Sayyidina Umar, ulang-alik Sayyidina Osman, ulang-alik barulah Sayyidina Abu Bakar setuju kumpul Quran, letak setepak. Tapi masih lagi tidak dibukukan Al-Quran. Itu sikap Sayyidina Abu Bakar. Dia sangat-sangat taat kepada hak Nabi buat. Dia takut buat, takut Nabi, dia takut terjatuhnya dia itu dalam hadis Nabi. Nabi kata apa? Man ahdasa fi amrina hadha falaisa minhu fahuwa raddun. Sesiapa yang mereka-reka yang dalam agama aku yang tidak ada aku buat sebelum pada ni, fahuwa raddun, maka rekaan itu akan ditolak. Dia takut sangat-sangat. Takut hak dia buat ni, hak dia cadang ini ditolak mentah-mentah oleh Allah Ta'ala. Maknanya tak ada pahala pun dia buat ni. Jadi dia takut buat benda tu. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun gitu juga. Sampailah kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar buat. Tak, Sayyidina Umar jadi pemerintah, jadi ketua, dia bina. Tak, dia bina kementerian, panggil Dawawin. Kementerian Kesihatan ada, Kementerian Pertahanan ada, banyak. Sebab dia tengok, tak, Sayyidina Umar ni dia, maknanya dia tengok, dia banding dalam kerajaan dulu, hak Rom dulu, apa hak kita boleh ambil. Kemudian dia padu dengan hak Nabi buat. Dia tengok hak kerajaan Rom dulu, kerajaan Parsi, kerajaan Rom, hak kuat-kuat dulu, banyak hak kita boleh ambil ni. Contohnya kerajaan dulu dia buat, dia pecah-pecah ni. Nah, kementerian ni. Jadi kita boleh ambil letak dekat kerajaan kita. Nah, itu zaman Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar bila berkenaan dengan upah Al-Quran ini juga, Sayyidina Umar kata boleh. Dia buat satu, dia lantik orang yang mengajar Quran. Kemudian dia kira dia nak bayar gaji. Masa Sayyidina Umar, dia nak bayar gaji. Tapi sahabat-sahabat yang cikgu zaman Sayyidina Umar ni, maknanya tenaga pengajar ni, dia tak berani nak ambil. Pada asalnya tak berani. Ada yang tolak, tak boleh ambil ni. Tak boleh ambil upah mengajar Quran ni. Sebab apa? Sebab dia tengok pada hadis-hadis ni ada yang melarang. Nabi larang orang tu ambil upah daripada mengajar Quran. Kemudian bila Sayyidina Umar kata boleh ambil, sebab inilah, kata mu ni tugasmu mengajar Quran. Maknanya mu dah secara benda lain. Lepas tu pula bila masa mu, dari segi masa pula, kalau mu pergi mengajar Quran, mu tak ada kerja lain dah. Lepas tu anak bini gini, keluarga mu nak tanggung kat mana? Jadi adalah di kalangan sahabat-sahabat zaman Sayyidina Umar tu ada yang ambil. Tapi mereka ambil sikit.
dak padang lah orang kata dak. Contohnya Saidina Umar kata nak bagi 100, rasa dak padang. Kira contoh minyak 2 riyal, pergi balik 4 riyal baru. Dikira gitu. Lepas tu contohnya ala balik ke lagi berhenti kedai minum air kopi kedai tu sama je, baru 2 riyal setengah. 4 riyal setengah. Dah boleh aku ambil locong kira 10 riyal. Contoh gitu. Jadi dia tak berani lagi nak ambil. Kalau ambil pun kira sekadar je guna je. Ada juga sahabat tu ambil mungkin lebih sikit. Kenapa? Kerana tengok rasa aku hak ni je. Tak, maknanya duit ni je. Nak tanggung keluarga, anak nak sekolah apa, lepas tu pula orang rumah tu nak pergi belajar jahit ke apa ke, hak ni atas ni belaka. Boleh ambil lebih sikit. Jadi bermula daripada zaman Saidina Umar itulah Saidina Umar mengharuskan, membolehkan tenaga pengajar Al-Quran dibayar gaji. Dibayar gaji. Baik. Jadi ulama-ulama yang terakhir ni dia buat kesimpulan berdasarkan kepada hujah-hujah, antaranya hujah-hujah yang tadi. Dia kata dibolehkan seseorang tadi mengambil upah hasil daripada dia mengajar Al-Quran. Tetapi dengan syarat apa dia? Dengan syarat tidak melampau. Tak melampau. Jangan contohnya ngajar dok belah mana, gini-gini baru jadi 5 minit letak harga tinggi. Tak boleh. Takutnya kita terletak di kalangan golongan yang Nabi larang tadi. Jadi kalau nak ambil silakan, tetapi janganlah berdoa lalu. Jadi ada ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, dia kata hukum ini bukan hanya kepada pengajar Al-Quran saja. Dia termasuk orang yang mengajar agama, termasuk dengan Tok Imam, termasuk dengan Tok Bilal, termasuk dengan Tok Siok, dan semua yang berkait sama waktu dengan dia. Jadi sebab itulah sekarang ni hak kita, maknanya hak berlaku di zaman sekarang ni, jadi tidak menyalahilah. Tidak menyalahilah. Tok Imam tu ambil allowance, royak Tok Imam tak boleh ambil allowance demo. Demo kena pergi semaya tu lillahi ta'ala je. Jadi tak boleh ambil. Agak-agak lagu mana jadi masjid surah. Pakat nusuk rasanya. Siapa awal-awal pun lilah. Duk gitan dah, pahulatan dah, gitan dah. Sebab tak ada orang Tok Imam ni, memang suka rela je. Siapa pergi awal jadi Tok Imam. Siap. Tok Imam ni kadang-kadang pandai baca pun ngelik juga. Pandai ngaji Quran, pandai hukum tahu, tapi orang suruh jadi Tok Imam, ngelik juga. Biarnya hak ustaz hak ngelik je. Ada seorang tu ustaz. Dia duduk kat surau. Rumah dia dekat surau. Dia kata aku semua kena jadi Tok Imam. Kebetulan surau tu tak ada jenis Tok Imam hak tetap. Tok Imam hak bergaji tak ada. Jadi dia pula duduk surau, maknanya 2-3 lakah tu siapa surau. Dia semua dia tu. Lalah kali aku pergi lambat. Pergi lambat dia tu. Dengar orang bal tu lilah dalam rumah senyap. Bunyi Allahu Akbar tu baru turun. Barulah ada orang lain dia kata. Kata tak kena dia semua. Dia takut jadi gini. Takut jadi gini. Sebab itulah maknanya hak kerajaan buat ni mana-mana kerajaan lah. Betul lah. Jadi dia bagi upah, gaji semua tu. Dan ada juga pandangan kata memang sepatutnya orang yang mengajar Quran, yang mengajar agama ni diberi upah yang lebih baik sepatutnya. Ada juga hak kata gitu. Tapi mana hak berlaku sekarang ni, di zaman sekarang ni memang tidak jadi masalah lah. Kalau orang tu kata nak pergi ngajar kuliah boleh, tapi kena tengok dulu harga. Contoh kalau kita seorang ustaz tu, inilah mata pencarian dia. Maknanya dia start daripada pukul 8 pagi sampai pukul 4 petang dia ngajar Quran je. 8 sampai pukul 10 dia pergi surau ni.
Lepas tu daripada pukul 10 sampai pukul 12 dia duduk surani pula. Nah, daripada pukul 12 sampai pukul 2 dia rehat macam orang ramai juga. Nah, dia nak ngajar pun, walaupun ngajar Quran pun lapar juga Nah. Dia nak makan nasi juga, dia nak minum air juga. Bukan kata dah Quran ke mukjizat. Pada makan hot tu lah dah juga. Nah. Pada kenyang hot tu je Allah demo kan tarah tu wali. Nah. Pada subhanallah kenyang lalu. Dah. Zaman dulu ada. Zaman ni dah ngaji buih mulut pun cari nasi dagang juga. Tanya dia dah. Jadi pukul 12 sampai pukul 2 tu dia rehat. Start pula pukul 2 sampai pukul 4 dia pergi ngajar surah lain pula. Jadi hak gini ni, hak gini ni tak ada masalah dah. Bahkan kena dibayar sepatutnya. Dah. Sebab dia ada orang rumah, dia ada anak. Ke anak ni anak tak apalah dah. Anak ni kita lain momok. Motok tua kerana makan situ. Sebab tak ada gaji tak juga. Jadi orang pandai serong. Orang pandai serong pula. Allah ustaz tu dah. Anak orang lain pergi ngajar. Anak rumah duduk kata riti. Duduk situ tahi pun makan pagi duduk sini, tahi tengah hari duduk. Dan tak ada gaji. Tak ada upah ni. Nak cari siar sama. Jadi tidak jadi masalah. Cuma ulama buat kesimpulan, cuma yang jadi masalahnya kalau kita tu dengan kadar upah yang melampau tak boleh lah. Tak boleh melampau, biar padang lah. Biar padang. Contohnya kalau kita tengok orang hok soho-soho, orang ada nama dalam TV kalau kita nak panggil dia, berapa dia letak? Contohnya dia letak boleh mari tapi kena 2,000. Contoh ya. Tapi kita nampak dari segi 2,000, oh mahalnya ustaz ni gini. Padahal dia 2,000 tu bukan masuk poket dia. Dia ada driver. Dia ada dia daripada Kuala Lumpur ni lepas sini ke pakai tuju Makassi ni tak juga. Dia berhenti kat Temeloh nak minum air, nak makan nasi gula poyok. Bunyi kata gula poyok sedap, tak boleh nak makan, lama dah nak makan apa. Tak ada duit nak makan kan. Duk telang Leo gitu lah orang cerita tang. Orang kata ustaz ni, Allah ustaz ni zuhurnya tak makan, dia tak ada piti. Dia nak sapa sini, berhenti situ, berhenti sini. Kadang-kadang berhenti stesen minyak, nak juga beli cakendih buat ngunyah, kacang putih ke apa ke. Semua duit belaka tu. Bukan kata berhenti situ orang wi, berhenti sini orang wi, tak juga. Maknanya nak sapa sini, lepas tu pula dia camuk gogang. Hak 2,000 tadi, bahagian ni ada dah. Driver ada dah. Konsultan dia ada dah. Jadi banyak dia nak mengurus. Kadang-kadang lah. Tapi kalau jenis hak melampau sangat tu tak boleh juga. Siapa kalau letak belah-belah ribu, tu tak boleh juga. Tapi kat mana-mana pun insya-Allah lah. Kita fikir yang terbaik insya-Allah. Jangan kita mudah syok prasangka kepada ni, oh mahalnya ustaz ni. Boleh pergi haji balik hari ni. Tiap-tiap bulan lagi buat haji ni, main belah ribu ni. Kita tengoklah. Betul ke tak? Mungkin dia tu banyak syarikat tu, syarikat yang besar. Konsultan pula yang besar. Nak bayar sewa pula gini, mahal gini. Tak apalah. Kalau kita setuju, maknanya kalau kita rasa boleh beres, boleh bayar berapa ribu boleh bayar, tak ada masalah. Dan dia pun dia kata cukup dah. Sebab inilah mata pencarian dia. Kita jangan cepat kata orang ni buat harta lah ataupun kaya lah, boleh pergi melancong lah ni kita kadang-kadang cepat gitulah. Jadi tak apa. Jadi kesimpulan yang kita boleh ambil untuk masalah yang kita ambil malam ni, bolehlah kalau kita nak bayar, dan sepatutnya kita kena bayar lah. Sepatutnya kita bayar kepada ustaz-ustaz yang ngajar Quran kita sebagai hadiah. Sebagai hadiah. Lepas tu ulama pula kata, ada setengah ulama tu kata orang yang mengajar Quran tu boleh ambil upah, tetapi jangan dia tetapkan harga sebelum pada dia mengajar. Jadi kalau dia mengajar Quran, lepas tu orang salah tu jenis kau. Dia tak usah kau, tapi anak murid tu suruh kau, ambil lah. Boleh, tak ada masalah. Kalau dia tak ada gaji.
Jadi dia boleh buat gitu. Tak ada masalah. Kata dok haram, ambil dok. Tak jadi haram. Nah, yang Nabi haram ni, ulama kata yang Nabi haram ni, orang ni melampau. Nah, maknanya dari segi itu dia melampau. Jadi dia jadi niat kosak dia nak mengajar Quran ini kerana nak buat duit. Tu tak boleh. Tak. Hak Nabi-Nabi larang dalam banyak-banyak hadis ni, ulama kata orang ni maknanya kosak dia mengajar Quran ini kerana dia nak cari duit, nak jadi kaya, tu no. Tak boleh. Nah, tapi kalau diberi upah kepada dia walaupun ratus ribu, tidak ada masalah. Nah, boleh ambil. Nah, tapi itulah maknanya kita berpada-pada. Nah, dari segi pihak yang mengajar pun fikir dan pihak yang belajar pun fikir, sama-sama fikir. Nah, orang yang belajar dia fikir ustaz ni dari segi masa dia mari mengajar Quran, dari segi penat lelah dia sepatutnya dia duduk rumah, tapi oleh kerana dia mari sini nak mengajar Quran gini-gini, jadi orang belajar tu pun bagilah sikit. Nah, lepas tu pula orang yang mengajar Quran, tak mengajar ni yang pentingnya aku boleh curah ilmu. Tak, biarlah upah dok belah mana pun, yang pentingnya ilmu yang aku ada ni boleh jadi ilmu yang manfaat untuk bekalan aku juga. Itu mana masing-masing fikir tak. Habis itu. Jangan pula royak ke Ustaz Fatul Aziz. Ustaz rasa sedap dah lepas ni. Nak. Mari belajar free Ustaz. Nak. Tak boleh sebab Nabi larang ni. Nengu tak Fatul Aziz. Esok tutup habis lapu ni senyap. Basah-basah pun tak ada. Mari malam esok basah tak ada, lapu senyap berat. Ustaz Aziz pun senyap dah lah tu. Dah buat apa dah? Tak dah. Api banyak mana, tu banyak mana, buat kolai renal lagi, kolai air lagi, kolai ikan lagi. Jadi sama-sama fikir dah, sama-sama ambil kelebihan masing-masing. Baik, kemudian bahagian yang ke-23, pukul apa dah? Tak apa, saya berhenti 10.30 sikit lagi dah. Bahagian 23 iaitu memelihara dan memperbanyak bacaan Al-Quran. Kita perlu memelihara pembacaan Al-Quran dan memperbanyakkan bacaan. Para sahabat radhiyallahu anhum mempunyai kebiasaan yang berbeza dalam mengkhatamkan Al-Quran. Ni pula Imam Nawawi dia duk becanya khatam Quran pula. Ada sahabat tu khatam 2 kali sehari ada 4 kali sehari ada, 8 kali sehari, khatam 6 mak. Bukan baca habis lah. 6 mak. 6 mak tu 30 juzuk. Berapa hari? Hari ni 2 kali dah. Contoh. Ada bunyi alik zaman kita lah ni gitu. Dah. Hari ni berapa kali dah? Rasa tengah hari tadi saja 4 kali dah. Ada. Dah. 4 kali minum air ada. Tak. Nak sampai pukul 10 tu apa kali? 4 cawan dah hari ni. Tu ada. Tapi kalau nak 6 mak 2 kali sehari, rasa jauh. Dah. Orang kata ketang gegek rasa tak apa lagi. Heret wadi tak boleh lagi. Nah, malaikat mungkin ada lah insan-insan yang terpilih. Waktu tu tak boleh cerita lah. Insan-insan yang terpilih, yang boleh, kadang-kadang tu yang hebat-hebat. Maksudnya dari segi waktu tu kita tak boleh tengok lah. Bila sebut insan yang terpilih ni, kita tak boleh congok secara matematik. Kalau congok secara matematik, memang tak logik orang tu boleh khatam Quran 3 kali sehari, 4 kali sehari. Dah tidur kau kan ni, dah makan nasi, dah minum air, dah berak, dah kencing ke kan ni. Tak boleh congok gitu. Mana kita tengok 2 lapis. Tak boleh lapis atas tak boleh. Kalau kuih lapis tu tengok warna hijau atas tu, warna merah ada juga bawah. Warna kuning ada, warna biru ada. Ibnu Abu Daud. Tadi saya ada cakap dengan seorang saing tu. Dia kata ada dungung ni. Wallahu a'lam. Dia kata ada dungung kita ni, seorang tok guru tu 2 kali sehari khatam Quran. Ada. Dia tak royak lah nama-nama siapa. Mungkin tok guru dia ke wallahu a'lam lah. Tapi dia kata ada 2 kali sehari khatam Quran. Dung kita ni lah.
Nah, saya pun tak ada nak sebut lah siapa, tak ada nak sebut duduk mana, sebab dia pun ayat habis situ je ayat dia. Ayat gantung. Kita pun ayat pun gantung juga. Tapi dia kata ada. Nah. Ibnu Abu Daud melaporkan bahawa sebahagian daripada para sahabat radhiyallahu anhum mengkhatamkan Al-Quran 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Nah, maknanya bulan 1, bulan 2 sekali. Start pada bulan Januari, habis bulan Februari sekali. Sebahagian daripada mereka sebulan sekali. Ada juga sebulan sekali. Sebahagiannya setiap 10 malam dengan sekali khatam. Maknanya sebulan tu 3 kali khatam. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran 8 malam sekali. 8 malam sekali. Jadi maknanya lebih banyak lagi lah. Sebahagian besar daripada mereka mengkhatamkan Al-Quran 7 malam sekali. Ada yang 6 malam, 5 malam dan ada yang 4 malam. 4 malam boleh namak. Tak. Hari Ahad, malam Isnin, malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis namak dah. Malam Jumaat baca Yasin. Start malam Sabtu pula. Contoh dah. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Isnin, malam Selasa kena namak. Jadi setiap 4 malam tu habis. Ini sahabat. Nah, sahabat-sahabat Nabi yang ada makam dia, ada hierarki dia tu, tak? Ada martabat dia, generasi yang terpilih. Tak, khairul quruni qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi ialah generasi yang bersama dengan aku, iaitu di kalangan sahabat. Kemudian selepas itu ranking yang kedua ialah zaman tabi'in, di kalangan tabi'in. Ranking yang ketiga ialah tabi'in. Generasi bawah. Sebahagian besar sahabat juga mengkhatam Al-Quran 3 malam sekali. Sebahagiannya setiap 2 malam sekali. 2 malam sekali. Start malam ni, malam esok habis. Sebahagian daripada mereka mengkhatamkan Al-Quran sehari sekali. Tiap-tiap hari. Maknanya 30 sebulan tu, 30 hari tu 30 kali namak. Nah, kalau duduk kampung 30 kali buat puluk. Dah. Habis malam ni buat puluk, arang puluk. Malam esok puluk, arang puluk. Malam lusa puluk, arang puluk kuning. Dah. Ada yang mengkhatamkannya 2 kali dalam satu hari. Ya Allah. Dah. 2 kali sehari. Tak tahulah. Dah. Tapi ini insan yang terpilih, yang Allah Ta'ala pilih. Ada yang 3 kali sehari. 3 kali sehari. Ni hak kita mikir ni, 3 kali sehari boleh tak ni? Tak. Ngaji setara mana ni? Tajwid baca kedok. Huruf molek kedok sebut. Dah ni sabar ni. Sahabat Nabi ni. Tak logik kalau sahabat Nabi nak langgar tajwid ni. Tak logik. Malah ada yang mengkhatamkan Al-Quran 8 kali. Allah, 8 kali. Kita 8 muka surat apa payuh. Ni 8 kali sehari. Iaitu 4 pada waktu siang dan 4 pada waktu malam. Dah kerja masa mana? Kada kira. Pergi beli masa mana? Pergi pasar masa mana? Kita baru pilih ikan air pun habis raung kedai cari hak murah. Tak, hak molek murah. Hak mata sinar pun hak murah. Pusing. Pergi pukul 8 pagi, pukul 12 baru balik. Balik sekilo lah. Dah nak ngaji masa mana? Dah sahabat ni 4 kali siang, 4 kali malam ni ngaji masa mana? Berehat masa mana? Tidur masa mana? Duk nyandar dinding masa mana? Lepas tu sahabat-sahabat Nabi ni banyak tugas dia. Selain daripada duk ngaji, dia kena berdakwah lagi. Lepas tu pula kalau hok ada keluarga tu kena cara keluarga pula. Kena tengok anak semayang ke dak. Orang rumah duk buat apa dia. Lepas tu takkan dak cakap dengan rumah. Baru nak start cakap bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Habis nama. Baru aku nak tanya nak makan ke dia, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah.
tak jadi gitu. Tak. Sedangkan Nabi pun ada masa gurau dengan isteri. Tak. Ada masa Nabi mengajar tazkirah, bagi kuliah